Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Sia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Wal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 30 Oktober 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 62 tahun yang telah mengalami beberapa masalah kesihatan lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan taziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebanyak 110 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 13,065 orang. Terdapat 28 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 50 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 2 daripadanya iaitu kluster YY Lambak Staff House dan kluster KSA KB Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Pusat Tulen Lelaki Al-Islah, kluster 2632, kluster 3715, kluster 5404, kluster 6041, kluster 6597 dan kluster 7068. Oleh yang demikian, jumlah kluster aktif adalah 176 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan pada hari ini yang masing-masing telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari United Kingdom melalui Singapura dengan menaiki penerbangan Singapura SQ146 pada 24 Oktober 2021 dan penerbangan Singapura SQ148 pada 25 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 30 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 227 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,091 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,886 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu,
13 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,713 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 499,795 ujian. Pada 29 Oktober 2021, sebanyak 739 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 351,715 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 81.8% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 252,947 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 58.8% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,154 orang, iaitu 97.4% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,204 orang, iaitu 88.2% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 22 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Patuhilah segala arahan dan saranan pihak kerajaan dalam usaha kita ni untuk memulihkan negara daripada kesan penularan wabak COVID-19 demi kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dan terselamat dari segala kemudaratan disebabkan oleh COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA semua ajukan soalan. Terima kasih. This is James from Borneo Britain. Good afternoon to Yang Berhormat Pin Minister of Home Affairs, Yang Berhormat Dato' Minister of Health. My question is about how is the response for the mobile vaccination for Mukim Serasa that was started since yesterday? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, semalam hari Jumaat dari 12.5 hari ada 56 orang telah tampil ke klinik tersebut. Jadi ini termasuk 9 warga emas dan 3 orang kurang upaya. So mudah-mudahan besok akan bertahan dulu lah. Kalau yang lain belum pencik itu, dia lalukan lah untuk ke klinik tersebut besok. My next question is for the Minister of Home Affairs. The government has mentioned that company needs to conduct weekly art tests for foreigner. Does this apply to all foreigner or just foreigner in dormitories? Terima kasih. Sebenarnya keperluan untuk mengenakan atau mengambil AR test kepada pekerja-pekerja adalah untuk semua pekerja, bukan saja mereka yang tinggal di dormitory. Walaupun mereka tidak tinggal di dormitory, adalah kewajipan majikan untuk
melaksanakan ART test, khususnya bagi di mana pekerja-pekerja itu dilihat berjumpa atau ada interaksi dengan orang ramai, ya. Sebagaimana juga di pasar-pasar, pasar ikan umpamanya, di sana ART test ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Ini adalah bagi tujuan untuk membendung, untuk langkah berjaga-jaga, kerana di pasar itu orang ramai datang pada setiap masa. Jadi ia memelihara peniaga dan memelihara pengunjung-pengunjung, ya. Jadi kaedah yang sama juga sepatutnya dilaksanakan oleh majikan di premis-premis perniagaan mereka. Jadi di mana saja pekerja-pekerja itu ada. Terima kasih Yang Berhormat Pihin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. Rana Iskandar from Rana Didas. Soalan ini diajukan kepada Yang Berhormat Pihin. Ada yang orang bertanya dari pihak immigration. Dia tanya, adakah ini akan mendatangkan risiko tinggi kepada orang awam yang membuat pasport ataupun IC masa mereka akan membuka mas untuk mengambil gambar di kaunter? Dan adakah ini dibenarkan atau dibolehkan atau tidak untuk orang awam untuk membuka mas? Sebenarnya kita ni sudah memaklumkan bahawa kita ni akan melaksanakan fasa-fasa daripada preparation pada masa ini kepada transisi nanti, bergantung kepada jumlah penduduk mendapat vaksinasi penuh. Demikian juga di Kementerian Dalam Negeri telah pun meminta semua jabatan-jabatan membuat rancangan-rancangan masing-masing apabila rancangan ketani transisi itu nanti berjalan. Perkhidmatan-perkhidmatan yang akan diberikan kepada orang ramai dan bagaimana perkhidmatan itu akan diberikan. Jadi kalau misalnya sekarang ini memang ada kad pengenalan yang sudah dibuat, misalnya belum lagi diambil. Jadi kita ni berusaha juga macam mana mencari satu kaedah yang boleh membendung juga kontak yang rapat di antara pengunjung dengan kaki tangan yang bertugas. Salah satu daripadanya ialah drive-thru. Kalau untuk mengambil kad pengenalan saja, itu satu kaedah lah daripada beberapa kaedah-kaedah lain. Jadi Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan pada masa ini meneliti lah kaedah-kaedah untuk dilaksanakan nanti dalam masa yang terdekat ini. Sama ada boleh dilaksanakan pada masa transisi nanti, macam tu. Terima kasih Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.